Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Kemudian maka pada jalan yang ketiga, iaitu bahawa ada serta manusia di dalam negeri yang satu, tiada hadir akan Jumaat dan jamaah dengan uzur yang engkau lihat akan dia di dalam yang demikian itu, daripada satu dosa atau tuntut, yakni kesalahan atasnya, maka bahawasanya berkehendak kepada tilik yang halus-halus dan melintangkan yang besar-besar hingga gugur daripadanya yang demikian itu, dan lepas pada jatuh di dalam tersalah. Ini yang ketiga katanya, jalan yang ketiga bahawa dia berserta bersama manusia di dalam negeri yang satu, yakni dia duduk dalam sebuah tempat yang sama dengan orang ramai, tapi tiada hadir Jumaat, uzlah. Ini kerana katanya duduk di zaman yang penuh fitnah, maka dia tidak hadir Jumaat dan jamaah dengan uzur, disebabkan ada uzur. Uzurnya di antaranya kalau dia pergi Jumaat pun banyak fitnah berlaku, banyak dosa katanya. Dia pergi cepat sembahyang Jumaat ataupun pergi sembahyang Jumaat, banyak dosa daripada pahala. Yang engkau lihat akan dia yang demikian itu daripada satu dosa. Yang mana yang kita tengok tinggal Jumaat ini dosa. Jadi nak beritahu dia tidak hadir kepada Jumaat, tidak hadir Jumaat kerana dibimbangi bahawa kalau dia hadir itu akan ada berlaku dosa, maka dia tidak hadir. Atau tuntut, yakni kesalahan atasnya, maka dia kata boleh jadi perbuatan yang macam itu boleh membawa kepada satu kesalahan. Sebab dia tak pergi sembahyang Jumaat, tak pergi Jumaat. Dia tak pergi Jumaat kerana ada uzur. Uzur dia kenapa? Dia tilik. Kalau dia pergi bawa dosa, maka boleh jadi ini merupakan satu kesalahan. Maka bahawasanya berkehendak kepada tilik yang halus. Yang ni dia kata yang demikian itu daripada dosa, kerana kalau dia pergi boleh bawa dosa, ataupun boleh bawa dosa, atau tuntut, yakni kesalahan, ataupun membawa kepada dosa. Gitu maksudnya. Tuntut tu membawa kepada dosa. Sama ada kalau dia pergi pun boleh bawa pada dosa, ataupun kalau dia pergi sembahyang Jumaat ke atau Jumaat boleh bawa dosa. Boleh jadi kalau walaupun dia pergi sembahyang berjemaah, tapi orang-orang yang sembahyang Jumaat itu tidak sunyi daripada buat dosa. Jadi kalau pergi sembahyang berjemaah pun buat dosa katanya. Maka dia tidak mau pergi sembahyang Jumaat, katanya ada uzur, maka bahawasanya berkehendak kepada tilik yang halus. Jadi tengok pada perkara itu betul-betul, fikir betul-betul, tilik itu fikir betul-betul, dan melentangkan yang besar, yakni melentangkan itu mendatangkan yang besar. Yang besar hingga gugur daripadanya yang demikian itu, dan lepas pada jatuh di dalam tersalah. Jadi kena tilik betul-betul, fikir betul-betul, dan juga mendatangkan yang besar. Jadi kena tengok, kalau dia buat macam tu boleh mendatangkan perkara yang lebih besar, ataupun dia kata dia kena cari jalan supaya perkara yang dia tak pergi itu lebih selamat daripada dia pergi. Okey, sekarang ni betul dia tak pergi duduk rumah. Dia duduk rumah, dia tak pergi. Tapi duduk rumah tak pergi pun dia musibah, mendatang musibah lebih besar. Contohnya apa? Duduk dalam jahil, tidak tahu. Duduk rumah nak beruzlah. Keluar rumah dapat dosa, tapi ada majlis ilmu. Lalu tidak mau buat dosa, duduk rumah jahil pula. Dalam keadaan macam tu, maka dia kata kena tengok betul-betul, siapa dia kata fikir betul-betul, siapa membawa kepada yang besar, maka gugur daripadanya yang demikian itu, maknanya membawa kepada dosa yang lebih besar. Okey, mana yang lebih? Kalau dia pergi juga ke situ, dia keluar juga, walaupun dia sembahyang berjemaah tu, membawa dosa yang lebih besar lagi, maka ketika itu gugurlah, tak apalah dia pergi sembahyang Jumaat pun. Tidak mengapalah kalau macam tu.
daripadanya dia demikian itu dan lepas pada jatuh daripada tersalah, maka tidak berdosa dia. Tu susah nak uzlah ni, kita nak beruzlah. Sebab kenapa perlu beruzlah? Kena zaman puasa. Siapa pergi masjid pun dosa. Pergi masjid, pergi belajar pun bawa dosa juga. Jadi tengok. Jadi bila tengok, dia kalau betul lah dia tak mau pergi jemaah, tidak mau pergi sembahyang Jumaat dan tidak mau buat amal ibadat tadi, kira dengan sebab dia keluar daripada rumah tadi membawa dosa, maka dia kena cari, kena fikir betul-betul manakah yang lebih. Kalau dia kata kalau dia pergi tu memang lebih kepada dosa, lebih pada dosa, maka tidak dapat tidak, maka boleh dia duduk uzlah, dia tidak payah keluar. Kerana dah gugur dah, pergi keluar pun bawa dosa. Maka dua jalan yang pertama itu terlebih sejahtera dan terlebih terpelihara baginya. Ni jalan yang ketiga. Yang ketiga tak keluar juga. Belajar pun tak. Belajar pun tak, sembahyang jemaah pun tak, sembahyang Jumaat pun tak. Maka jalan yang ketiga ni kalau dibandingkan jalan pertama, jalan kedua, jalan ketiga, jalan pertama, jalan kedua lebih selamat. Jalan pertama pergi gaul terus dengan orang. Jalan kedua dalam arti kata dia tak gaul, hanya dia pergi keluar tempat-tempat ibadat saja. Pergi ibadat balik, pergi ibadat balik. Jadi kita tak tahu kita duduk ke golongan yang ke berapa. Kita gaul, kita kata gaul, kita kata apa, pergi belajar, medik, patah batu buruk. Lepas tu mendapat ni, mendapat lah dah kira lah, apa-apa kita pergi juga. Kemudian belajar. Yang satu lagi tak pergi kat lain dah, hanya pergi tempat ibadat saja, berang terus balik. Ibadat terus balik. Jalan yang ketiga, pergi ibadat pun tak. Masjid surga pun tambah pergi. Maka kalau ikutkan jalan pertama, jalan kedua lebih selamat pada jalan yang ketiga. Yang ketiga. Maka dia kata di sini, iaitu bahawa ada serta di dalam negeri yang satu. Maka dari jalan yang pertama itu, maka dua jalan yang pertama itu lebih sejahtera dan terlebih terpelihara baginya. Jalan pertama, jalan kedua lebih selamat. Bermula Allah Ta'ala Tuhan Waliyul Hidayah, Tuhan yang memberi hidayah dengan kurniaannya, dengan pemberian Allah. Allah Ta'ala memberi hidayat kepada ia, yang siapa yang ia kehendaki. Kalau Allah Ta'ala nak pelihara kita pergi orang ramai pun boleh terpelihara. Yang paling penting kita mohon kepada Allah Ta'ala, dan kita memang ada hati kita nak jaga diri kita daripada melakukan dosa. Dan ada pun laki-laki yang kedua, maka laki-laki yang ada ia ikutan. Ni golongan yang kedua. Yang ini dia ada dua golongan. Satu golongan laki-laki yang ilmu dia tidak diperlukan. Jadi ilmu dia tidak diperlukan, sama ada dia nak keluar gaul dengan orang ramai, apa dia hanya keluar mencari ilmu saja, buat amal ibadat, ataupun dia duduk di rumah seorang diri. Dia ada tiga. Itu golongan lelaki yang pertama, lelaki yang ilmu dia tidak diperlukan oleh orang lain. Ada pun yang kedua, maka laki-laki yang ada ia ikutan di dalam ilmu, yang ini lelaki yang ada pengikut ataupun ada orang ikut dia. Orang belajar dengan ikutan dalam ilmu, ada anak murid. Ada anak murid yang belajar ilmu daripadanya, sekira-kira berkehendak manusia kepadanya, dan orang perlukan dia. Kalau jenis orang perlukan dia tidak boleh. Dia tidak boleh keluar. Dia tidak boleh uzlah. Dia mesti kena keluar belajar. Sebab tu ada orang-orang soleh dahulu, dia dah mengajar, kemudian dia bimbang, dia takut apa, dia pun ambil keputusan dia nak uzlah. Tetapi bila dia uzlah tu, masyarakat lebih teruk. Masyarakat lebih teruk. Akhir kali orang macam ni dia kena keluar, tidak boleh buat uzlah. Kenapa? Kerana ilmu dia diperlukan. Ilmu dia diperlukan. Maka dalam keadaan macam ni, sekira-kira berkehendak manusia kepadanya, manusia berkehendak kepadanya. Kepada siapa? Kepada orang yang ada ilmu tadi, kepada laki-laki tadi, laki-laki yang ada pengikut tadi, pada pekerjaan agama, mengenai urusan agama, dia kena keluar. Keluar, boleh nyampaikan ilmu, menyuruh orang buat baik, melarang orang buat perkara mungkar, dia kena keluar. Maka menyatakan akan hak, dan dia kena menyatakan hak, beritahu perkara yang sebenar yang dikehendaki oleh agama, ataupun menolak atas orang mubtadi'. Mubtadi' ni orang yang melakukan bid'ah. Dia dapat mematikan hujah ataupun menghapuskan orang yang melakukan bid'ah.
Jadi orang macam ni, orang yang kedua, orang yang ada ilmu, orang yang ilmunya diperlukan, kerana dengan ada dia akan menyatakan kebenaran, dia boleh menolak kebatilan, dia boleh menghapuskan perkara-perkara bid'ah. Jadi kalau dia uzlah, maka kebenaran orang tak tahu. Orang tak akan beritahu, orang tak akan tahu kebenaran. Yang kedua, perkara bid'ah akan merebak. Orang tak tahu bid'ah. Kita ni terbalik, kadang-kadang yang tidak bid'ah kita bid'ahkan. Kita buat majlis zikir itu bukan bid'ah, dibid'ahkan orang. Kita pergi makam wali-wali Allah, ziarah Allah Ta'ala, itu perkara bagus. Kita orang kata bid'ah pula. Jadi apa yang tak bid'ah? Yang berjoget-berjoget tu tidak bid'ah. Orang tak kata bid'ah. Yang kita buat aja ziarah makam sebagai contoh, buat majlis zikir, ini bid'ah. Jadi terbalik. Jadi kena tahu yang mana satu bid'ah, yang mana tidak bid'ah. Jadi orang-orang alim kena bangkit beritahu, ini bid'ah. Ini amalan ni amalan bid'ah. Jadi kalau dia tidak bangun, dia tidak beritahu, maka orang akan terus buat amalan-amalan bid'ah. Minta maaf lah, di antara amalan bid'ah dalam bab perkahwinan bersanding. Ke tidak bid'ah? Jadi itu kena nyatakan. Bersanding. Bersanding itu bid'ah kerana mengikuti Hindu. Hindu itu bersanding. Tapi kita tidak mahu. Kalau tanya apa hukum bersanding, kalau tanya dari segi fiqh apa hukum bersanding, maka tengok hukum. Kalau dia bersanding dalam bilik je 2 orang saja beres. Tidak ada masalah. Itu tak sedap. Kalau main bersanding depan ramai, senyum gawat aguh-aguh. Itu tidak boleh. Dia kena nyatakan bid'ah, yang mana satu bid'ah, yang mana satu tidak bid'ah. Maka orang yang ada ilmu, dia kena bangkit. Tak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak dapat duduk, dia kena beritahu pada orang, dia kena mengajar orang, dia kena menyatakan yang hak. Kalau tidak, masyarakat akan menjadi rosak. Jadi masyarakat menjadi rosak kerana dia tu. Kenapa? Kerana dia tu tidak ambil berat mengenai orang masyarakat keliling. Dan ini pernah berlaku pada zaman Nabi Musa AS. Ada seorang hamba Allah, dia ini duduk satu kampung, kemudian dia berdakwah, masyarakat dah berubah. Lalu bila dia tengok masyarakat tu berubah, dia pergi ke masyarakat lain. Ingat ke nak pergi ke masyarakat lain tu, nak berdakwah macam masyarakat tu? Dia kata dah selesai satu gadir, dia duduk seorang diri, dia berzikir. Dia berzikir, dia mendapat berkhalwah, dia panggil. Dia berkhalwah, dia berzikir. Dalam keadaan macam tu, akhir sekali masyarakat yang keliling dia jadi rosak. Lalu Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada seorang hamba kamu yang beribadat, ibadat ia tidak diterima. Sebab apa? Sebab masyarakat keliling dia rosak, dia membiarkan masyarakat keliling dia rosak. Dia tidak dapat duduk, kena berdakwah. Kena keluar. Maka dia kata di sini kena menyatakan menolak atas orang mubtadi'. Mubtadi' ini bid'ah, atau menyeru orang kepada kebajikan, ataupun mengajak manusia buat kebajikan. Orang ni yang ada ilmu kena ajak orang buat kebajikan, dengan perbuatan atau dengan perkataan. Dan kebaikan tu dengan perbuatan. Menyeru manusia buat kebaikan ni dengan perbuatan lebih cepat daripada perkataan. Orang kata lebih fasih perbuatan daripada perkataan. Perkataan boleh belaka. Tok guru boleh kata sabar. Sampai masa dia kau dah sabar. Tok guru boleh kata jangan cinta dunia belaka. Sampai masa dia kau cinta dunia. Jadi melalui apa? Melalui ahwal, perbuatan guru ini lebih kuat daripada tu. Lebih kuat daripada perkataan dia. Perkataan dia boleh cakap, tapi ahwal dia. Jadi dia ni yang orang yang ada ilmu, orang yang ada ikut dia, ada ikutan, ada pengikut. Dan dia ni kena menyatakan kebenaran, kena menolak hujah-hujah yang batil, kena menghapuskan perkara-perkara bid'ah, kena menyatakan kebenaran dan mengajak manusia buat kebajikan dengan perbuatan dan dengan perkataan. Perbuatan dan juga dengan perkataan. Atau umpama yang demikian itu. Jadi dan seumpamanya ikut pandailah dengan cara penulisan ke dan sebagainya, maka tiada dilulus umpama laki-laki ini, yakni tiada harus, tiada boleh dia uzlah. Tiada lulus ni mana tiada harus, tiada boleh.
Saya tanya pada guru saya masa baca kitab Minhaj ni dengan guru kita, saya tanya apa maksud tidak lulus ni, adakah harap? Dia kata harap. Sebab apa? Sebab kerana dia tidak ada, nanti dia beruzlah menyebabkan masyarakat rosak. Rosak macam mana? Yang bid'ah terus berkembang, yang batil terus batil, yang hak tidak dinyatakan. Sebab apa? Sebab tidak ada dia. Dan dia pergi mana? Dia pergi uzlah. Dia pergi beruzlah, mengasingkan diri. Sebab apa? Dia nak selamatkan diri dia. Betul dia nak selamatkan diri dia, bagaimana dengan orang lain? Orang lain nak selamat juga. Lalu tidak dapat dia mesti masuk dalam medan dakwah, masuk dalam masyarakat, tidak boleh beruzlah dan kena menyampaikan ilmu. Ada pun kita ni muslimat ni yang ramai-ramai ni kena uzlah juga. Uzlah macam mana? Keluar pada tempat-tempat kebaikan saja. Pergi belajar ilmu, lepas tu balik. Lepas tu duduk rumah saja. Jangan berkaul sangat. Sebab apa? Sebab zaman fitnah banyak ni. Keluar daripada rumah dosa dah tu. Dah pergi pasar, boleh pergi pasar, pergi beli banyak-banyak balik. Sebulan sekali keluar. Sekali beli 3 troli. Pergi ke Medan bawa 3 troli. Dah warna banyak sangat, dah sebulan sekali. Berapa tambah keluar? Dosa banyak sangat. Kan keluar kan dosa banyak sangat. Jadi nak selamatkan sifat. Banyak-banyak gitu. Baik, dia kata maka tiada dilulus umpama laki-laki ini, maka tiada harus lelaki ini ia intizal. Dia ini beruzlah, tidak boleh beruzlah. Intizal ni uzlah daripada manusia, yakni mengasingkan diri pada manusia, tidak boleh. Tidak boleh mengasingkan diri daripada manusia, tetapi hendak didirikan dirinya antara mereka itu manusia ramai, dirinya dan antara manusia ramai tadi memberi nasihat bagi makhluk, hendaklah dia memberi nasihat. Kena menyampaikan, memberi nasihat. Menolak daripada agama barang yang datang iskal, dan dia juga masuk menolak daripada agama yang datang iskal, maknanya dia menghuraikan perkara agama yang datang kemuskilan. Benda-benda apa yang muskil, benda-benda apa yang tu dia boleh tolak, ataupun dia boleh benda apa ni menghuraikan, memberitahu perkara-perkara yang iskal, perkara-perkara yang muskil, dan menyatakan bagi ahkam, dan boleh menyatakan tentang segala hukum-hukum Allah Ta'ala. Ahkam ni hukum-hukum Allah. Jadi dinyatakan hukum-hukum Allah, menolak perkara yang ragu-ragu. Kenapa yang ragu-ragu pada agama ditolak. Jadi dengan cara dia dapat selamatkan orang lain, di samping diri dia pun selamat juga, kerana menyelamatkan orang lain. Maka orang yang macam ini, orang yang ilmu dia diperlukan, maka dia tidak boleh beruzlah. Beruzlah. Sebab apa? Kalau sabit uzlah, dia akan jadi rosak. Dia pun rosak, orang lain pun rosak. Orang lain lebih lagi rosak, disebabkan dia beruzlah, mengasingkan diri daripada orang ramai. Sebab itu berlaku pada zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau tak silap. Zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, saya tak pasti Imam Ahmad ataupun Imam Malik. Kalau tak silap Imam Ahmad. Imam Ahmad ni dikenal dengan Imam Ahli Sunnah. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal dia duduk satu zaman. Zaman itu adalah zaman Mu'tazilah. Kerajaan dia adalah kerajaan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Kita kena duduk atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi sekarang ni kadang-kadang kita tidak sedar, kita tak duduk atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita duduk atas jalan Qadariyah, Mu'tazilah, kadang-kadang kita tidak sedar. Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena pegang atas Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi dalam keadaan macam tu, mengikut pegangan Mu'tazilah, kerajaan Mu'tazilah mengisytiharkan bahawa Al-Quran, katakan ni Quran, Al-Quran itu adalah baharu, bukannya qadim. Di Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah ini qadim. Itu dibahas dalam kitab Tauhid al-Qadim. Tiada awal baginya dan tiada akhir baginya. Jadi nak beritahu, kalam Allah Ta'ala ni tiada awal, tiada akhir, qadim. Tapi dia kata hadis baru. Lalulah masyarakat tu berpegang dengan masyarakat yang berpahaman Mu'tazilah. Jadi masyarakat tu berpahaman Mu'tazilah, kerana kerajaan ketika itu berpahaman Mu'tazilah. Jadi adalah golongan-golongan yang duduk di atas kebenaran. La yazalu ta'ifatun ala nasi. Salah. La yazalu ta'ifatun ala ummati zahirina 'alal haq. Zahirina 'alal haq. Akan sentiasa ada golongan daripada umat aku ini duduk di atas kebenaran. Ni Nabi jamin.
Kalau orang duduk penuh-penuh, akan ada orang duduk atas kebenaran. Jadi kita kena cari siapa yang duduk di atas kebenaran, ikut. Kalau saya duduk atas kebenaran, ikut. Kalau saya salah, tolong khabar. Saya pun nak cari hal lain. Nak betul kita. Jadi nak beritahu, akan ada Nabi kata duduk di atas kebenaran. Lalu di antaranya Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia nak menyelamatkan akidah orang lain sebab akidah dah rosak. Semua kata Al-Quran itu baharu. Lalulah imam-imam diseksa, Imam Malik diseksa, Imam Syafi'i diseksa. Dan termasuk Imam Ahmad Ibn Hanbal pun diseksa. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika dipanggil, dan ada seorang Muhammad Ibn Ahmad Khazai, kalau tak silap nama dia. Dia ini bila dia duduk depan pemerintah tanya, Quran itu baharu ke qadim? Dia kata Quran itu qadim, dia kena tangkap, kena bunuh. Itu ujian akidah. Lalu kepala dia dipancung. Cerita ni saya ambil dalam kitab Aqidatun Najin, kitab tauhid. Dipancung. Bila dipancung, diletakkan kepala dia ni, kepala dia dengan tombak. Cacak dengan tombak. Kemudian dia letak di belah barat, mana dalam belah satu perkampungan. Kemudian dia tulis di bawah ni macam kain ketang. Inilah orang yang sesat, orang yang melanggar, tidak mengikut pemerintah, dia tulis gitu. Jadi bila orang tengok tu, orang takut. Orang akan ikut pemerintah walaupun pemerintah sesat kok masa tu. Kemudian bila orang belah barat dah takut, ambil belah timur pula. Tengok kepala bergantung. Kepala ni kepala ulama. Dia ditakdirkan Allah. Malam-malam kepala saja tu baca Quran. Kepala tu baca Quran, tubuh ada dah baca Quran. Nak menyatakan kebenaran ada pada orang ni. Jadi kecoh. Bila kecoh, kerajaan dapat tahu, kerajaan cepat-cepat ambil tanah. Takut tersalah dia punya kebongkaran dia. Kemudian dipanggil Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan Imam Ahmad tahu dah, ni Ahmad ini Ahmad Ibn Muhammad Khazai, kalau tak silap nama dia, yang kena pancung kepala dia tu sudah dibunuh. Dah giliran dia pula. Dia tetap mengatakan Quran qadim. Quran itu tetap qadim, tak kata baharu. Sebab nak selamatkan orang ramai ni. Lalu dia kena seksa. Dia tidak dibunuh, tapi kena seksa. Seksa tiap-tiap hari dia kena makan dengan makanan rotan. Kena sebat tiap-tiap hari. Jadi pagi, petang, malam, pagi, petang, malam, tiap-tiap hari kena rotan. Kalau duduk setahun bayar kan? Kena rotan siang malam kena rotan. Jadi dalam keadaan macam tu, di rotan dia siang malam. Orang tu kerja dia rotan dia, Imam Ahmad. Rotan setiap bulan dapat BT. Kerja rotan Imam Ahmad saja. Jadi kerja dia kena rotan semua tiap-tiap hari. Sehinggalah satu hari diceritakan, Imam Ahmad ni dia pakai seluar ceruk, pakai tali ikat tu. Dia rotan kena atas tali, putus tali. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengaibkan orang yang saleh. Allah Ta'ala tidak mengaibkan wali Allah Ta'ala. Lalu walaupun seluar dia tercabut, tali dia putus-putus, tapi seluar dia tidak jatuh. Ini karamah dia. Saya tidak pasti, tapi dalam satu kitab tu kata adanya tangan keluar daripada belakang pegang tali. Ataupun mungkin seluar tu tidak jatuh. Dengan arti kata Allah Ta'ala tidak mengaibkan dia. Bila dia tengok bila dia tengok dalam keadaan macam tu, dia rasa terkejut, dia rasa takut. Ini karamah orang-orang wali soleh, orang-orang soleh. Yang dapat karamah tu kena pukul acak kali kau. Maknanya. Jadi akhir sekali dia pun berhenti daripada memukul dan Imam Ahmad dibebaskan. Mana orang alim ketika tu lari habis, orang alim lari takut, sebab melihat dah orang kena bunuh. Yang duduk atas kebenaran lari, kalau menyatakan depan pemerintah kena bunuh. Jadi Imam Ahmad sanggup. Sehinggalah dalam keadaan tu orang tanya dia, kenapa pergi jawab, Imam, kenapa Imam jawab Quran itu qadim? Masa dia dah balik dah boleh nak bangun dah. Imam Ahmad tak nak bangun dah masa tu, dia papah, dia heret. Tak nak bangun dah. Orang tanya kenapa beritahu kepada pemerintah, kepada khalifah Quran itu qadim? Kata je baru depan dia, tapi dalam hati qadim lah. Lalu dia mengatakan iza sakatal alimu taqiyatan wal jahilu yujhalu mata yatabayyanal haqq. Katanya apabila diamnya orang alim, apabila diam orang alim daripada menyatakan kebenaran,
tak kelihatan kerana takut kepada makhluk. Wal jahilu yujhalu, pasti akan berlaku orang jahil akan terus menjadi jahil. Mata yatabayyanal haq, maka bilakah akan dinyatakan kebenaran? Kalau gitu bila dinyatakan kebenaran? Tidak kena beritahu. Imam Ahmad Ibn Hanbal masa ketika itu nak menyatakan kebenaran kerana bimbang, takut masyarakat ni dia jadi rosak habis akhlak. Bukan akhlak, akidah. Akidah rosak, akhlak lagi rosak. Dalam keadaan macam tu, lalu Imam Ahmad Ibn Hanbal dia pun mengajar balik. Allah orang beribu-ribu belajar dengan Imam Ahmad. Satu hari Imam Ahmad nak keluar, lalu orang panggil dia, wahai Imam. Imam tengok, pasal kenal suara ni, dia pun pergi tengok. Lalu Imam Ahmad tengok orang tu. Orang tu tanya, kenal tak kamu? Kenal tak saya? Kamu kenal tak saya, wahai Imam? Imam apa-apa dah kenal, mu abda aku di atas hari. Ibaratnya gitulah. Orang yang menegur dia adalah orang yang membeda Imam Ahmad. Rupanya duduk dalam majlis ilmu dia. Bila lepas Imam Ahmad dah keluar dah lepas kena sesa dah segar balik dah. Dah segar balik, akhir kali Imam Ahmad mengajar, penuh orang beribu-ribu. Dia ada dalam. Dan dia itu matanya sudah buta. Mata sudah buta. Saya teringat dalam satu hadis, man adali waliyan faqad azantuhu biharbi. Siapa yang memusuhi wali Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala istihar perang ke atasnya. Tu jangan memusuhi wali. Kalau macam orang macam kita, tak apa, kita bukan wali. Tapi siapa yang memusuhi wali, faqad azantuhu biharbi, maka Allah Ta'ala istihar perang. Maknanya dia telah berperang, bermusuh dengan Allah Ta'ala. Kerana wali itu Allah Ta'ala bersama dengan wali-wali Allah. Jadi buta dia, Imam Ahmad tengok buta dia. Dia pun kata, ini adalah disebabkan aku ini selalu memukul kamu dahulu. Allah Ta'ala balakan aku dengan mata buta. Lalu dia kata, wahai Imam, tolong berdoakan kepada saya biar mata saya boleh tengok semula. Saya nak tanya, kalau orang buat kita sampai dah bangun pak pesang, berapa kali pesang, sampai pecah apa ni, ikatan tangan kita ni, dah jalan orang agak kita nak tersembuh pula, makan masa pula. Tiba-tiba dia mari minta maaf gitu. Mana kita minta maaf satu, tolong doa pula ke dia. Tolong doa, mana kita? Mana? Ya dia maaf bagimu. Sedap dia buat kita lembek ke diri kita. Begitu. Jangan. Ambil akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf, akhlak sufi. Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia maafkan orang tadi dan dia berdoa dengan Allah, ya Allah, kembalikan penglihatan dia. Dengan izin Allah, orang tu dapat melihat semula. Tapi saya tidak pasti adakah melihat semula ketika itu ataupun makan masa juga. Tapi dengan izin Allah, dengan berkat doa Imam Ahmad Ibn Hanbal, lalulah orang tadi dapat melihat kembali. Allah Ta'ala beri balik penglihatan dia dengan berkat doa wali-wali Allah ataupun orang-orang yang soleh. Jadi nak beritahunya, orang-orang yang ada ilmu untuk menyatakan kebenaran, dia tidak boleh menyembunyikan diri. Kerana bimbang, kerana orang yang tidak tahu akan terus dalam keadaan jahil. Maka dia pun berdosa juga. Kerana apa? Kerana membiarkan orang dalam keadaan kejahilan, walaupun dia selamatkan diri dia saja. Tidak boleh. Maka dia kata, maka senya telah cerita daripada Rasulullah SAW, cerita itu khabar ataupun hadis daripada Nabi SAW, bahawasanya ia bersabda, iza zaharat al-bid'u wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah. Apabila nyata bid'ah, apabila bid'ah ini merata-rata, yakni bid'ah yang tidak ada bid'ah yang tidak, yang merebak dah, banyak bid'ah, dan diam orang-orang alim, dan orang-orang alim diam saja apabila melihat perkara bid'ah. Hanya perkara-perkara bid'ah hari ini. Bid'ah macam mana perkara bid'ah? Seperti pergaulan bebas tu bid'ah lah. Perkara-perkara yang boleh membawa dosa ataupun perkara-perkara yang boleh menyesatkan orang ramai. Bersalaman lelaki perempuan itu ulama kena nyatakan haram, tidak boleh.
Kadang-kadang belah-belah barat, belah-belah pantai barat. Bukan belah barat tu orang barat so kira. Dia belah-belah pantai barat. Kadang-kadang jadi perkara biasa. Dah mengapa dah boleh jadi di pantai timur pun begitu. Jadi salah lagi perempuan ni biasa saja. Mana boleh? Haram. Nabi tidak pernah menyentuh tangan wanita kecuali isteri dia. Tu lain, isteri ibu dia tu lain, mahram dia tu lain. Tapi tidak pernah. Maka dalil dia memang tidak boleh. Maka orang alim pernah menyatakan tidak boleh, haram bersalaman di antara lelaki perempuan. Jadi budaya ini, bila dah jadi budaya ini bid'ah, boleh merabak-rabak. Ini kena ambil berat. Maka tidak boleh. Kalau dibiarkan saja, kena beritahu. Maka dia kata di sini, apabila diam orang alim tadi diam daripada apa? Diam daripada menyatakan hukum. Diam daripada menyatakan hukum. Sama ada dia diam tak kata apa-apa dalam keadaan dia tahu, ataupun dia lari daripada hukum, menyelewengkan pada hukum. Bila orang tanya halal haram, halam duduk tengah-tengah. Halal ke haram? Halam duduk tengah-tengah. Nak kata halal dah halal, haram dah haram. Dah boleh. Dia kena nyatakan yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Maka diam orang alim, maka atasnya laknat Allah, maka Allah Ta'ala akan laknat. Apa makna laknat itu? Maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah. Allah Ta'ala tidak kasih belah pada dia. Dia apabila orang alim tadi dia. Sebab tu bahaya orang alim ini. Orang alim ini cukup bahaya. Dalam satu hadis disebut asyaddun nas yaumal qiyamah azaban al-alimu la yanfa'uhu ilmuhu. Di hari akhirat asyaddun nas azaban, sedahsyat-dahsyat, seazab-azab ataupun sangat-sangat azab yang dikenakan azab di hari akhirat, al-alimu orang alim la yanfa'uhu ilmuhu, yang mana orang alim tadi tidak memanfaatkan ilmu dia. Apa tidak memanfaatkan ilmunya? Kalau atas diri dia tidak beramal, dia hanya kabur saja. Jangan buat macam tu, yang buat macam tu dia buat dua sekali. Jangan tengok TV, dia berapa kali tengok TV. Maknanya kita kena amanah, dia berapa kali tidak amanah. Jadi nak beritahu, yang pertama atas dirinya orang alim yang tidak amanah, orang alim yang tidak memanfaatkan ilmu dia. Jadi satu. Yang keduanya berkaitan dengan orang ramai, tidak menyatakan hukum. Apa hukum? Apa hukum pesta-pesta ada nyanyian? Kena beritahu. Kena beritahu apa hukum ratu cantik. Kena beritahu apa hukum sukan yang mendedahkan aurat, seperti gimnastik, seperti renang. Tak apa, tak tahu dua-dua. Dah kira lah hak mana-mana yang boleh kena nyatakan. Sukan itu tidak salah. Yang salah itu orang yang bersukan tadi tidak mengikut adat-adat Islam. Maka kena nyatakan kebenaran, tidak boleh diam. Maka kalau dia diam, maka diam itu dia akan mendapat laknat daripada Allah. Dan hadis lain mengatakan orang alim yang diam daripada menyatakan kebenaran itu asyaitanu akhras, iaitu syaitan yang bisu. Waliyadzubillah min zalik. Minta jauh daripada Allah Ta'ala. Maka dia kata jika ada antara mereka itu, dan apabila keluar ia daripada mereka itu, maka tiada harus baginya pula yang demikian itu. Dapat pula apabila nyata bid'ah dan dia orang alim atasnya, maka laknat Allah Ta'ala ini. Laknat Allah Ta'ala komas itu. Ini jika ada antara mereka itu, dan apabila keluar ia daripada mereka itu. Ini kalau dia ada dekat orang ramai, dia keluar kat orang ramai, dia buat diam saja, memang dosa lah. Dia kena koma situ, koma. Atasnya laknat Allah, koma. Ini jika ada antara mereka itu, dan apabila keluar ia daripada mereka itu. Keluar ia tu siapa? Ia ni orang alim tadilah. Kemudian keluar daripada mereka itu, tiada pada mereka itu, mana duduk tu, maka tiada harus baginya pula yang demikian itu. Maka tiada harus baginya pula yang demikian itu. Tiada harus diam, tak boleh diam. Ini kalau dia duduk dekat orang ramai dan dia tahu orang ramai buat salah, dia tak boleh diam. Dalam satu hadis kata man ra'a minkum munkara fa yughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Wa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika adhaful iman.
Dia kata apabila kamu melihat perkara munkar, hendaklah kamu cegah dengan tangan. Apa makna cegah dengan tangan? Dengan kuasa yang kamu ada. Kita tak ada kuasa nak buat mana. Kata pergi yang kedua, fa illam yastati', jika kamu tidak mampu sebab kamu tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa, fa bilisani, maka tegah dengan lidah. Itu bagi orang yang mampu boleh menyatakan dengan lidah dia, ataupun sama ada bila dia sebut dengan lidah orang boleh ikut kata dia, maka cegah dengan lidah. Fa illam yastati', kalau dengan lidah pun tidak mampu juga, fa bi qalbi, maka dengan hati dia. Apa makna dengan hati? Dia benci kepada perkara tadi, tetapi jangan dia terlibat sama. Dia benci, dia marah orang buat konsert-konsert dekat tepi patah, tapi TV hak dalam TV dia tengok ke hak nyanyi-nyanyi. Itu bukan fabilis fabil qalbi, tidak. Dia ini memang benci dan dia berusaha supaya maksiat tadi dijauhkan. Dengan cara macam mana? Sama ada jauh ke atas diri dia ataupun mengajak orang lain sama-sama membenci maksiat tersebut. Maka tidak dapat tidak kalau dia duduk, orang alim tadi dia duduk depan orang ramai dan dia telah melihat kejahatan, kezaliman ataupun dosa di hadapan mata. Kalau dia diam, tidak boleh, mesti dia kena cakap. Tu jadi masalah. Orang alim ingat senang Allah. Dia kena nyata kebenaran tu. Pastikan orang tu, kalau dia masuk TV, ya Allah, dia kena kata tu. Dia kena kata lalu kebenaran. Kalau dia masuk TV lah, masuk TV kena kabur. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi punah kadang-kadang. Kita masuk TV punah. Kita comel dah. Duduk dengan orang-orang artis-artis. Dengan kita jadi artis kan. Lepas tu terpedaya macam-macam berlaku. Baik, kita tengok. Dan sebenarnya dihikayatkan, diceritakan bahawasanya Ustaz Abu Bakar Ibnu Fawraq, ni seorang ulama, Ustaz Abu Bakar Ibnu Fawraq rahimahullahu ta'ala, bahawasanya ia qasad bahawa asingkan dirinya, dia qasad, dia berniat bahawa asingkan dirinya, yakni dia nak uzlah. Dia qasad malah dah kata nak duduk seorang diri, kata ramai-ramai orang ni serabut perut nak duduk seorang diri. Dan orang macam ni cukup pandai dia melacak duduk seorang diri. Dia nak asingkan diri. Bagi ibadat kepada Allah, tujuannya nak lari pada orang, sebab banyak orang maksiat. Tujuannya nak beribadat kepada Allah Ta'ala daripada makhluk, nak asingkan diri daripada makhluk untuk buat amal ibadat kepada Allah. Maka di antara ia di dalam setengah bukit, lalu ia duduk dalam bukit. Bukan duduk dalam bukit atas bukit lah. Bukan duduk dalam bukit, duduk dalam guru masuk dah. Lalu dia cari bukit, duduk atas bukit, selamat. Jadi kalau wasa-wasa serabut perut dengan orang, di uzlah duduk atas bukit betul. Orang diri duduk berzikir. Lalu dia kata tambahlah, nak uzlah dah, nak duduk jauh dah, duduk dia di dalam setengah bukit. Mana duduk tengah-tengah bukit ataupun duduk atas bukit. Bukit. Tiba-tiba mendengar suara yang menyeru Tiba-tiba dia dengar suara. Tidak dinyatakan suara daripada mana. Dia kata, hai Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tak kala engkau jadi daripada hujat Allah. Apabila kamu menjadi orang yang membawa hujah-hujah Allah. Hujat ni hujah-hujah. Apabila kamu menjadi orang yang membawa hujah-hujah Allah, kamu ini hujjatul Islam. Macam Imam Al-Ghazali, hujjatul Islam. Jadi kamulah yang mematikan orang mempelakaikan Islam, kamulah yang mematikan hujah-hujah mereka. Kamu membawa hujah-hujah Allah, membawa ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Maka dia kata atas makhluk, pada orang ramai, engkau tinggalkan segala hamba Allah. Tiba-tiba nak tinggalkan orang ramai, nak tinggalkan hamba Allah. Maka kembali ia kepada tempatnya. Lalu dia balik semula, masuk dalam kampung pula. Naik dah atas bukit besar, turun balik. Maknanya bila dengar suara Dalil, tak ada orang demo tadi orang nak dengar kuliah pun tak ada. Jangan naik atas bukit besar, turun. Turun. Dah naik atas bukit besar jogging. Kan nak uzlah. Jadi nak beritahu, turun balik, dia kata pergi kepada tempatnya. Maka adalah ia sebab bagi bersahabat ia bagi makhluk. Itulah sebab dia duduk campur gaul dengan makhluk. Dia kata aku tengok makhluk ini Allah, dia kata bid'ah banyak, dosa banyak, tak boleh bergaul dengan makhluk. Tidak aku nak uzlahkan diri. Lalu dia pergi dari atas bukit, dengar suara, Abu Bakar, jangan buat gitu. Turun.
Sebab kamu ini hujah Allah Ta'ala. Kamu bawa hujah-hujah Allah. Kamu kena beritahu kepada makhluk. Kalau kamu asingkan diri, maka makhluk akan jadi sesat. Makhluk akan buat melakukan perkara dosa. Maka dengan sebab itulah aku pun bergaul dengan orang ramai. Tarik orang ramai supaya kembali kepada Allah. Dan barang yang disebut bagiku Ma'mun ibnu Ahmad, Ma'mun ibnu Ahmad radhiyallahu anhu, ada seorang yang bernama Ma'mun ibnu Ahmad, bahawasanya Ustaz Aba Ishaq rahimahullah ta'ala, diceritakan oleh Ma'mun ibnu Ahmad bahawa Ishaq rahimahullah ta'ala, Abu Ishaq berkata ia bagi obat. Obat ni siapa? Obat ini adalah orang yang buat amal ibadat ataupun abid, orang yang ahli ibadat. Berkata ia bagi obat, berkata ia kepada orang yang buat ibadat pada Jabal Lubnan. Jabal ni bukit, di bukit Lubnan, dekat satu tempat. Hai orang yang memakan rumput. Bukan orang ni, bukan orang makan rumput. Kata ustaz saya, ini kiasan. Ini kiasan, dia kata. Dia kata yang menunjukkan makan rumput-rumput ni benda tak sedap. Orang yang mujahadah diri dia. Orang yang mujahadah diri dia. Dia saya tanya masa belajar tu, dia kata jangan ustaz kata orang makan rumput. Duduk atas bukit makan rumput je. Pokok mana makan rumput? Maka tinggal kamu akan umat Muhammad. Kamu ini telah meninggalkan orang ramai, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam tangan mubtadi'ah, dalam tangan orang yang buat bid'ah. Puak yang bid'ah ataupun puak yang karut marut, puji pantai, tu yang bid'ah lah. Puji pantai sebagai contoh. Maka dia kata mubtadi'ah yang karut ataupun orang yang buat bid'ah, sungguhnya telah diberi akan dikau Allah Ta'ala kuat. Kuat itu kuat pada agama. Kan kamu ni kuat agama, kuat beribadat, kuat ilmu. Ada ilmu banyak, tapi membiarkan orang-orang ramai duduk di kalangan mubtadi'ah, orang yang buat bid'ah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi kepada kamu kuat agama. Kamu ni kuat agama, kuat ilmu. Maka lazimkan engkau yang demikian itu. Lazimkan apa? Lazimkan bersahabat. Lazimkan maknanya setelah kamu engkau yang demikian itu, yakni bersahabat dengan manusia. Ya? Lakoh pula. Dah apa salah. Tinggal kamu akan umat Muhammad di dalam tangan mubtadi'ah dan masyhur. Sungguh-sungguh. Kata dah, kalau saya betul jangan ikut. Kena betulkan saya. Kalau nak dekor senang je, sengaja je tinggal tu. Baik, terima kasih kerana membetulkan. Maka mubtadi'ah dan masyhur. Masyhur ni maknanya sibuk. Kamu di sini, masyhur ni sibuk. Sibuk kamu di sini. Di sini tadi buat amal ibadat, di sini tu di Bukit Lubnan, di Jabal Lubnan. Kamu sibuk beribadat di sini di Bukit Lubnan dengan memakan rumput. Yakni dengan mujahadah diri kamu. Kata mereka itu baginya, kata mereka itu, dia pun kata kepada orang yang tegur dia tadi, bahawasanya kami tiada kuat atas bersahabat, kami tidak mampu bersahabat, takut kami ini terpedaya dengan orang ramai. Tidak mampu ni, tidak mampu menahan. Dia kata atas bersahabat manusia, dan sesungguhnya telah diberi akan dikau. Dan telah diberi akan dikau Allah Ta'ala kuat. Maka lazimkan engkau yang demikian itu. Ni orang tu jawab pula. Dan kamu ni Allah Ta'ala beri kuat pada agama, pada ilmu. Maka lazimlah engkau yang demikian itu. Maka kamu tetaplah dengan agama kamu tadi. Maknanya kamu bergaul lah dengan orang ramai. Bergaul dengan orang ramai tapi tetap dengan ilmu kamu. Duduklah atas bukit beribadah. Dia kata orang ramai nak ilmu kamu, nak contoh kamu ahli ibadat, kamu ahli ilmu. Jadi jangan duduk macam ni beritahu. Dia kata saya tak boleh, saya tidak mahu berkawan dengan orang ramai, saya bimbang takut saya terpengaruh, ataupun disebabkan saya sibuk dengan orang ramai, maka saya tak boleh buat ibadat macam sekarang ni. Sekarang ni jadi sibuk. Jadi bila saya turun dengan orang ramai akan sibuk dengan saya. Jadi saya pun jadi tak boleh nak buat amal ibadat. Lalu orang tu kata kamu kena bergaul dengan orang ramai. Dan kamu kena
lazimkan dengan orang ramai dan gunakan ilmu kamu tadi. Cari sekarang ni kamu duduk jalan tengah-tengah, bergaul tidak bergaul, tapi dakwah dia juga. Kamu kena duduk dengan orang ramai, tapi kamu kena berdakwah. Jadi seolah-olah kamu macam uzlah, tapi kamu berdakwah. Macam mana? Lalu dia kata, maka lalilah kau yang demikian itu, maka mengarang ia akan kita. Lalu dia karang kita uzlah kau. Jadi orang karang kita boleh. Dia salah seorang ustaz saya, dia suka menyendiri, dia karang kita. Jadi tengok Zahir dia tidak berdakwah, tapi banyak buku-buku dia yang kita baca, yang orang-orang lain baca, dapat insafkan diri dia. Itu dakwah lah. Bahkan dakwah kita kadang-kadang lebih baik daripada dakwah ni. Kadang-kadang dakwah ni sekali tengok habis. Sebaik ada CD tu pun kalau beli. Maknanya habis. Kadang tak ingat dah tak ingat dah. Nak baca sendiri. Allah, Mi Haji Abidin ni baca sendiri penipal dia. Tak faham. Saya pun tak faham. Jadi nak beritahu. Jadi bila dakwah ni kadang-kadang kita dengar masa dalam kuliah aja. Habis dah. Lepas tu ustaz kata benda dah ingat. Dengan ustaz diri dah ingat. Ustaz ngajar benda. Saya pun dah ingat. Dia mari lalu ni gitu je. Contoh je ni. Jadi kadang-kadang dengan kitab ni bila ditulis-tulis, simpan pula. Lepas tu ulang boleh baca, tak tinggal dah. Kemudian bila buku ini kita nak cetak, kita boleh cek salah-salah. Ni cek dah nak cek dah. Dari nak tarik balik dah. Sebab dia dah keluar. Maka tidak dapat tidak. Maka dia kata kamu mengaranglah ia akan kita karang kitab. Kemudian daripada dan demikian itu nama kitab Jami'ul Jali dan Qafi. Dan bahasa Melayu pula. Jami'ul Jali wal Qafi. Dan tu bahasa Melayu. Jami'ul Jali wal Qafi dan Qafi fi ma'rifatil wali. Perhimpunan yang terang dan tersembunyi dalam mengenal wali. Dia tulis. Dan adalah hal mereka itu iaitu kelakuan mereka itu serta banyak ilmu. Sebenarnya mereka yang beribadat di atas Bukit Lubnan tu orang banyak ilmu. Banyak ilmu. Ke rugi kalau dia banyak ilmu duduk seorang diri. Orang lain perlukan ilmu dia. Maka tidak dapat tidak, dia kena mengajar, dia kena berdakwah turun dalam masyarakat. Serta banyak ilmu dan amal yang banyak. Dia ni orang ahli ilmu dan dia ahli ibadat. Ada orang dia banyak ilmu, ibadat dah banyak terang. Ada orang dia ahli ilmu dan ahli ibadat. Ada orang ahli ibadat, tidak ahli ilmu. Ada orang ahli ilmu, tidak ahli ibadat. Ada orang tidak ahli ibadat, kedua ahli ilmu pun tidak, ahli ibadat pun tidak. Itu jadi masalah. Yang hak tak ada apa itu lagi bahaya. Maka dalam keadaan tu dia yang banyak ilmu dan banyak amal. Dan tilik yang dakik ni yang halus. Itu je yang jadi tu, dia campur kalimah Arab dengan Melayu. Dakik ni halus dan tilik yang dakik, yang ni fikir yang halus-halus. Pada suluk berjalan jalan akhirat. Suluk jalan ni jalan akhirat. Pada melalui jalan akhirat. Melalui jalan akhirat. Jadi orang ini yang beribadat di atas Bukit Lubnan tadi, dia ini ahli ibadat dan ahli ilmu. Dia ni ahli ibadat dan ahli ilmu, banyak amal, banyak ilmu, dan juga dia punya pemikiran yang halus-halus. Dan juga dia ni orang yang berjalan melalui jalan akhirat. Jadi orang yang macam ni yang boleh lalu jalan akhirat, dia kena pimpin orang ramai. Supaya orang ramai tidak sesat dan orang ramai boleh tumpang dia. Tidak dapat tidak, dia tidak boleh mengasingkan diri. Kalau dia mengasingkan diri, habis binasa orang ramai. Ini kerja orang alim. Atau orang alim kalau dia ada ilmu mengajar, dia tak boleh dia kena mengajar. Dia sibuk dengan bisnes, dia duk sibuk dengan kerja-kerja yang lain lah. Dia kerja-kerja yang lain, akhir sekali terabai. Tak apa kalau tidak terabai, tak apa. Dia bisnes tidak terabai, tak apa lagi. Ataupun dia keluar kerja lain tadi, terabai dakwah dia, rugi. Rugi. Sebab apa? Sebab dia ilmu orang boleh ambil dengan ilmu, tapi dia tidak jalankan ilmu. Dan ilmu ini hidup bagi orang yang menghidupkan ilmu. Dan ilmu akan mati bagi orang yang mematikan dirinya dengan ilmu. Kalau dia pandai pun, tapi dia tak mengajar, dia duduk dumur saja. Lama-lama hilang ilmu yang ada. Tapi kalau dia tidak ada ilmu, dia cuba baca dan mengajar orang, Allah Taala akan tambah. Baik, kita tengok. Maka ketahui olehmu bahawasanya umpama laki-laki ini yang berkehendak kepadanya di dalam bab agama,
berkhendak ia di dalam bersahabat bagi makhluk kepada dua perkara yang sangat penting. Jadi lelaki ini lelaki yang macam mana? Lelaki yang ilmu dia diperlukan. Ilmu dia diperlukan tadi, berkhendak kepadanya di dalam bab agama, berkhendak ia di dalam bersahabat. Maka biar sahabat bergaul dengan orang ramai pun ada, kemudian menyampaikan ilmu agama pun kena ada. Orang yang macam ni. Jadi dua-dualah. Maka bersahabat bagi makhluk kepada dua perkara yang sangat-sangat payah. Sangat-sangat tu sangat-sangat payah. Kedua-duanya daripada kedua-dua tadi. Salah satu daripada keduanya apa? Sabar yang panjang, sabar yang panjang, halim yang amat. Halim ini lembut, lemah lembut. Sabar panjang. Nak bergaul dengan orang ramai, nak berdakwah dengan orang ramai, kena sabar. Sabar pun kena sabar panjang. Kadang-kadang kita nak berjaya dalam dakwah ni macam-macam, kena fitnah, kena kata, kena sabar yang panjang. Satu kena lembut pula. Kita buat ngamuk kita dah boleh. Kita buat dah boleh. Dia kena sabar. Halil yang amat besar, dia lemah lembut. Halil tu lemah lembut yang amat besar. Dan tilik yang halus, fikir. Tilik ni fikir yang halus, yang dalam-dalam. Dan minta tolong ia kepada Allah. Maka minta tolonglah ia lelaki tadi kepada Allah. Selama-lamanya minta bergantung dengan Allah. Kita tidak boleh beri hidayah pada Allah. Tidak boleh beri hidayah pada Allah. Bukan kita. Kalau manusia boleh memberi hidayah kepada Allah, nascaya Nabi akan memberi hidayah kepada Abi Talib. Nabi membawa hidayah, bukan memberi hidayah. Nabi membawa hidayah, maka yang memberi hidayah Allah. Lalu ada ulama mengatakan bahawa Abi Talib tidak beriman pada saudara Nabi, walau duduk sebumbung dengan Nabi, walau duduk serumah dengan Nabi. Abu Jahal pada saudara Nabi tak beriman juga. Jadi dalam keadaan macam tu, bila pada saudara dia meninggal, dia rasa sedih. Sebab pada saudara dia tidak beriman, sedangkan dia yang membawa hidayah. Membawa bukan memberi. Dia yang menyampaikan hidayah. Jadi dia rasa aku ni menyampaikan hidayah, tapi pada saudara tak beriman. Allah Ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah kepada siapa yang kamu kasih. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah Ta'ala beri hidayah. Jadi cara macam mana minta tolong dengan Allah? Yang pertama, saya nak beritahu, kena ada doa. Doa minta tolong pada Allah. Minta doa, ya Allah, ya Tuhan, aku ni adalah seorang guru yang membimbing aku padamu. Kena minta. Sebab kata dalam kitab tasawuf, musyrik tidak dapat, kita nak cari tak dapat, kecuali dengan doa. Yang pertama. Yang kedua, kita kena doa supaya Allah Ta'ala memimpin kita, memimpin hati kita. Kita jangan guna gagah kita. Kita biar minta Allah Ta'ala memimpin kita, memimpin hati kita. Biar dia kurniakan dengan tu, dan mana memimpin hati, supaya hati kita tidak, bila kita nak bila nak mari riak, kita boleh potong. Bukan kita potong, Allah Ta'ala, pertolongan Allah. Pertolongan Allah. Yang ketiga, buka pintu ilmu. Pintu ilmu ni bukan untuk nak jadi alim. Aku ni biar Allah Ta'ala buka kaki dapat ilmu laduni. Bukan tu. Ilmu apa? Dia mau belajar siang malam. Pak Ustaz ni kenapa yang mau nak? Nak habis kitab? Habis kitab. Nak apa? Nak amal satu. Nak amal. Amal yang macam mana? Amal yang mendekatkan diri pada Allah. Pastikan dia mau belajar, biar ada perubahan pada akhlak, perubahan pada ibadat, dan merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Dulu tak rasa takut pada Allah, lepas ni rasa takut. Dulu tak ada fikir dah dosa-dosa, lepas ni baru fikir dosa-dosa. Dulu tak ada fikir dah tentang mati, lepas ni fikir tentang mati. Dulu rasa seronok dengan apa yang kita buat, maksiat dengan apa, dah rasa seronok saja. Lepas ni rasa fikir Allah, banyaknya dosa dengan aku. Dulu buat amal ibadat, rasa lepas saja dengan Allah. Rasa kita ni macam wali-wali Allah. Lepas ni baru rasa Allah, tak ada benda kita dengan Allah. Ini tujuan dia. Bukan nak khabar banyak kita dah, nak dah. Bukan tu. Atau guru hamba ramai, bukan tu. Yang kita nak adalah hati kita dengan Allah. Tidak dapat tidak, kena berdoa. Lepas tu kata guru saya akan berdoa supaya Allah Ta'ala memberi makrifat kepada anak murid saya. Moga-moga doa dia sampai saya, moga-moga. InsyaAllah saya pun begitu juga, akan cuba berdoa orang yang datang madrasah ini supaya Allah Ta'ala buka pintu makrifat. Makrifat macam mana? Biar sampai mengenal Allah, biar dapat khusyuk, dapat rindu Allah, asyik Allah, dapat suka beramal ibadat pada Allah.
Jadi nak beritahu, dia kata dalam kitab ini, ni kata Imam Ghazali, minta tolong ia kepada Allah selama-lamanya. Abadan, selama-lamanya minta tolong dengan Allah. Sebab kita tidak ada daya upaya, kita kena rasa fakir dengan Allah. Fakir dengan Allah. Kita buat amal ibadat ni nak fakir. Kita belajar biar rasa fakir dengan Allah, bukan kita nak kehebatan. Nak cari kehebatan, saya bukan tempatnya. Bukan nak cari kehebatan, tidak. Biar boleh kasyaf kali, beramal zikir nak kasyaf. Beramal zikir supaya kita boleh laduni. Tak boleh gitu, itu bukan tujuan. Mana tahu boleh pergi Mekah sehari. Boleh pergi Mekah sehari. Itu bukan itu bukan. Tujuan dia biar kita rasa tauhid pada Allah. Bila kita angkat takbir saja, baru kita ingat bahawa ini Allah. Kita angkat takbir, kita nampak sifat Allah. Ini yang disebut anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Bukan melihat Allah cakah mata, bapak jergu bukan tu. Bukan. Dalam kisah Nabi Musa kan, dia kata wa iz qala Musa wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Berkatalah umat Nabi Musa kepada Musa, wahai Musa, aku tidak akan beriman dengan Tuhan kamu sehinggalah aku melihat Tuhan kamu di hadapan mata aku secara terang-terang. Kita nak melihat Allah Ta'ala macam mana. Kalau dia mau belajar tauhid dalam bab wahdaniyah, Allah Ta'ala itu tidak kam muttasil dan tidak kam munfasil. Kenapa kam muttasil? Allah Ta'ala itu tidak bersusun pada zat-zat dia. Allah Ta'ala tidak terdiri daripada kulit, tidak terdiri daripada aurat, tidak terdiri daripada bulu roma, tidak terdiri daripada darah, tidak terdiri daripada daging, tidak terdiri daripada tulang. Jadi kita tidak boleh gambarkan Allah Ta'ala. Tidak, Allah Ta'ala itu kam muttasil dan kam munfasil. Allah Ta'ala tidak ada zat seperti yang lain. Seperti kita duduk depan cermin ni, kita tu kita. Kita buat gini kok. Kita kata ya. Kita kejam mata. Kita jelek. Dak kita jelek, ia baru jelek dak. Dak. Itu. Allah Ta'ala tidak macam tu. Nah, Allah Ta'ala kita belajar dalam bab wujud. Allah Ta'ala itu tidak diwujud. Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada akhir wujud Allah, tidak bersandar pada yang lain. Seperti kita ada ibu bapa, ada kita. Wujud Allah Ta'ala tidak wujud seperti wujud bayang-bayang. Adanya benda tu ada bayang-bayang. Wujud Allah Ta'ala itu tidak seperti wujud angin. Berasa gitu Allah rasa sejuk-sejuk ada. Allah Ta'ala, wujud Allah Ta'ala tidak seperti nur, tidak seperti cahaya. Wujud Allah Ta'ala tidak bertempat. Dan macam mana Allah Ta'ala? Tidak tergambar Allah, itulah Allah. Sebab itu dia kata, jangan kamu melihat Allah Ta'ala depan mata, tak boleh. Tidak boleh. Lalu kita ibadat, biar siapa fakir kita pada Allah. Bila kita angkat, kita tak nampak Allah. Yang dimasukkan kamu beribadat, nampak Allah. Yang ni kamu beribadat, nampak, merasa kesan daripada sifat Allah. Kita angkat tangan ni, bukan kita semayang ni. Biar Allah Ta'ala belaka ni, nampak kita angkat, nampak kudrat Allah, nampak iradat Allah. Kalau ada yang nampak kita, malam tadi banyak mana main tahajud. Dia rasa kita. Kita rasa kita tak rasa Allah. Tu jadi. Maka selama-lama kena minta tolong dengan Allah. Dia nak kasyaf, minta tolong dengan Allah. Syekh, ustaz, ulama tidak boleh memberi. Dia hanya tunjuk jalan saja. Doktor kita juga tak boleh menyembuhkan kita. Dia beri obat beri obat, makan 3 kali sehari. Kita ambil obat, kita baca makan 3 kali sehari. Makan 3 kali sehari. Dah akan dah lah. Doktor tu tunjuk jalan saja. Tunjuk jalan saja. Lalu kita perlu kena ada guru, kita kena belajar. Belajar pula, guru tadi tunjuk jalan. Lepas tu kita nak buat, kita kena ikut jalan dia. Dan kita kena berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keduanya, bahawa ada ia. Ada ia pada mana ini tinggal. Tanggal ke tinggal? Tinggal hatinya. Tanggal ke tinggal? Tinggal. Je sulit tanggal dengan tinggal. Aku bahaya. Tanggal cabut Okey, kata pada tanggal hatinya ni laki-laki tadi daripada mereka itu makhluk. Makhluk dan bahawasanya dan jikalau ada ia dengan tubuhnya serta mereka itu. Ni orang yang kedua orang tadi.
Orang yang pasal kena berdakwah tadi. Orang yang kena berdakwah ada ilmu-ilmu dia diperlukan tadi, maka dia kena tinggalkan hatinya, tanggal hatinya daripada mereka itu. Mereka itu maknanya hatinya tidak dengan orang ramai, hatinya tidak dengan orang ramai. Tidak dengan bahawasanya, dan jikalau ada ia dengan tubuhnya orang ramai. Tubuh dengan orang ramai, serta mereka itu, serta dengan orang itu, dengan makhluk, dengan orang ramai. Kerana kamu ni orang yang ada ilmu, dia kena bergaul dengan orang ramai. Tapi ingat, hati dia hati dengan Allah, tubuh dengan orang ramai. Tubuh dengan orang ramai. Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia berkata-kata ia akan mereka itu. Kalau orang bercakap, dia bercakap. Dia kena bergaul dengan orang ramai. Tapi bila jangan orang cakap, dia tak cakap. Kamu cakap sebab ingat Allah. Bapa tak cakap dunia belaka, tak boleh. Cakap. Jadi kita uzlah, rupanya uzlah ni mengasingkan diri daripada makhluk. Dari sudut apa? Dari sudut hati. Mana hati kita ingat Allah, tapi tergaul dengan orang ramai. Sebab tu dalam ilmu tarekah ada ilmu zikir hati. Dia dah lebih ijazah. Mana amalan peribadi ada. Zikir hati. Kita bernampak dulu berzikir. Tapi depan kita cakap. Masa dia cakap tu, kita sebut dalam hati. Allah cakap. Tu dia panggil zikir hati. Macam-macam zikir ombak laut. Saya tanya guru saya, zikir ombak laut ni saya nak ijazah. Dia ada dah lihat peribadi. Takut fitnah. Allah. Tu bunyi laut. Ombak laut, zikir ombak laut. Dia ada dah boleh ijazah. Itu beramal pribadi. Apa dah boleh? Sebab bimbang takut timbul fitnah. Jadi ada amalan tarekah ni, dia ada zikir-zikir yang tertentu. Jadi amalan-amalan zikir-zikir yang tertentu tu ada. Jadi zikir ini bila dia berzikir, dia ada zikir pernafasan. Lepas tu ada zikir tu. Jadi zikir ni dia berzikir walaupun dia duduk depan ramai, tapi hati ingat Allah. Dia nak senang ini macam orang kasih. Hati dia ingat ke orang yang sayang tu. Bila dia cakap dengan kawan dia, nampak dia cakap, hati ingat tak kena dah. Ingat dah tak kena dah. Jadi hati ni biar ingat pada Allah. Jadi bergaul dengan orang ramai, bergaul lah. Jadi bergaul dengan orang ramai, tapi tidak rosak. Yang tambah bergaul dengan orang ramai, takut rosak. Jadi dia bergaul dengan orang ramai itu tidak rosak dah dia. Sebab apa? Sebab hati dia terpelihara. Sebab hati dia ingat pada Allah Ta'ala. Jadi hatinya, walaupun dia ni dengan orang ramai ni, orang ramai dia cabut hati dengan orang ramai. Dan dia cabut hati dengan orang ramai, dia gantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah, tapi tubuh dia berserta dengan orang ramai, bergaul dengan orang ramai. Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia, maka berkata-kata ia. Mereka orang ramai cakap ini, dia cakap dengan orang, walaupun dalam hati dia berzikir. Walaupun dalam hati dia berzikir. Jangan sampai tak cakap dengan orang. Kita dah bergaul dengan orang, dan cakap lah dengan orang. Dia sahabat saya tu, dia belajar buku tasawuf. Dia baca buku Imam Ghazali. Sama kawan orang. Namun kita tegur pun dah apa jawab. Dah apa jawab. Dia kata apa? Bila kita cakap sikit, dia baca ni. Dia antara kecelaan lidah. Dia baca. Yang pertama, lakak tunggu je, tak kaku lah, biarlah. Kita cakap dia tak. Dulu baik rapat dengan kita, lain dia dah cakap. Kata pada jadi isin ke mana. Dia baca, bawa buku tasawuf. Akhir kali tak ada orang layan dia. Bila tak ada orang layan dia puas. Satu hari ada masalah dia. Dia nak ngadu orang, tak ada orang layan. Hari kali dia ngadu kita. Saya pun nak baca kok dah, di antara kecelaan lidah. Tapi dah kata gitu. Ngati nak kata kok gitu dah jadi. Baru baik mula. Dan dia cakap banyak ada orang. Orang lama dah dia puasa cakap. Ini jangan, dia kena tu. Dia kena pandai-pandai. Dengan orang ramai kita cakap. Jangan sampai uzlah tambah cakap. Lalu dia ni yang beruzlah hati dia. Dia jumpa orang ramai, dia bercakap dengan orang ramai. Dan jika ziarah mereka itu akan dia. Mana orang ziarah dia? Akan dia. Sebab tu orang yang nak uzlah ni tak suka ziarah orang. Dia suka orang ziarah dia je. Maka dia kata, jika ziarah mereka itu akan dia. Besarkan mereka itu atas kadar mereka itu. Maknanya bila dia ziarah tu, orang ziarah dia, maka dia besarkan hak tetamu.
Dia muliakan, besarkan tu dia muliakan orang yang ziarah atas kadar mereka itu, atas kemampuan dia lah. Jadi kalau orang ziarah layan, hati zikir lah. Hati berzikir pada Allah dan syukur akan dia, dan dia terima kasih pada makhluk tadi kerana ziarah dia. Sebab orang datang, tetamu datang rumah kita sebenarnya memberi rahmat pada kita. Kita kena terima tetamu. Jangan kata mari pulak sakit. Jangan. Orang mari tetamu, alhamdulillah tetamu datang. Allah, sahabat Nabi suka tetamu datang. Lepas berebut-rebut tetamu datang. Sehingga kan ada satu orang nak jadi tetamu Nabi. Dia jumpa Nabi nak jadi tetamu, tapi Nabi tidak ada makanan rumah dia. Lalu Nabi tanya, siapa yang nak ambil dia jadi tetamu? Mengambil tempat Nabi, ganti pada Nabi. Berebut orang, angkat tangan seorang. Jadi orang angkat tangan tu Nabi suruh dia. Rupanya dia paling fakir pada orang ramai. Siapa di rumah tanya orang rumah, ada makanan? Tak ada, dan cukup seorang-orang je makan. Tak apa, kita bagi tetamu. Lalu dihidangkan makanan. Siapa hidang makanan pada tetamu, geranya dia padam api. Sebab tidak mahu tetamu tu tahu yang dia tak makan. Lalu dia makan. Makanlah, makan tetamu makanan gelap. Lepas pada tu habis makan, dia pun nyalakan, dia pun cepat-cepat angkat pinggan awak lagi. Boleh jadi makan dalam talam ke mana, jadi disangkakan makan sekali. Jadi balik malam tu satu keluarga lapar, dan Nabi tahu, dan Nabi puji sahabat Nabi ini kerana mereka itu memberi makan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Jadi mereka ini memberi makan ini dalam keadaan makanan yang paling dia suka. Makanan yang paling dia suka baru kita beri pada orang lain. Ini sahabat Nabi. Jadi orang yang beruzlah, dia nak uzlah, orang mari tetamu, biar mari. Ya, mari tetamu dan kena rasa gembira dengan tetamu yang datang tadi. Dan dia muliakan tetamu. Dan jika ada mereka itu di dalam sebenarnya, betul tak? Ketinggal belum? Tinggal belum? Dan jika diam mereka itu, ni atas tinggal belum? Dan jika diam mereka itu daripadanya, dan berpaling mereka itu daripadanya, maka menawan ia yang demikian itu daripadanya. Jadi mata jika diam mereka itu daripadanya, orang tu diam, orang tu senyap daripada dia. Lalu kalau orang tu tidak cakap dengan dia, maka diamlah dia. Dan berpaling mereka itu, dan dia tidak pergi hunggar ke orang pula. Kan dia nak beruzlah, kan hati nak ingat pada Allah. Jadi bila orang tak bercakap dengan dia, dia tak cari pula orang. Dia pergi cari-cari orang, tidak. Telefon orang, mari sini, puas dulu saja, mari sini. Ada. Jadi dia pun berpaling mereka itu daripadanya, maka menawan di sini yakni untung dia. Itulah yang untung dia, itulah yang sebaiknya. Yang demikian itu daripadanya, itulah yang dia nak. Dia tambah hunggah-hunggah ke orang. Tapi kalau orang hunggah, tahu tak hunggah jember Allah la ilaha illallah. Kalau orang mari kat dia, dia bercakap, tapi dia nak pergi kat orang tidak sekali-kali. Tapi kalau orang tak mari, dia tak orang cakap, dia tak cakap lah. Itulah yang untung. Sebab dia hati dia boleh sibuk dengan ibadat pada Allah, hati dia ingat pada Allah. Dan jika ada mereka itu di dalam sebenarnya dan kebajikan, tolong akan mereka itu. Dan jika ada mereka itu masuk dalam sia-sia dan kejahatan, menyalahi ia. Kalau orang ramai buat perkara baik, dia tolong. Buat perkara-perkara yang baik, dia tolong. Ataupun orang ramai-ramai minta tolong beri ajar ilmu pada saya, dia ajar. Benda kebaikan, dia tolong. Orang mari kat dia, tolong ajar saya ni nak baca kitab ni, kita tolong. Tetapi kalau orang tadi buat kejahatan, kita canggah dia, jangan biarkan dia. Kalau tak boleh, kita lari. Kalau tidak mampu, kalau mampu, kena beritahu. Maka dia kata, menyalahi ia akan mereka itu, dan berpindah ia akan mereka itu akan orang ramai. Kalau dia tengok orang tu buat jahat, tak boleh, dia nak tu dah. Kalau dia duduk sama pun, dia akan tu, dia kena lari. Dia kena lari. Tetapi hendak menolak atas mereka itu dan menakuti akan mereka itu. Jadi kalau nak lari pun, nak berpindah pada dia, kena beritahu. Tahu, tolak perbuatan dia, jangan buat macam tu, perbuatan kamu ini berdosa. Dan menakuti dia, beri cerita, ancaman, dosa kamu buat macam tu. Allah Ta'ala terima kau, kan tembus lari. Maka diharapkan akan kabulnya, kabul dia terima.
mereka itu diharapkan orang tu terima. Jadi kita nak uzlah, dia kena gaul dengan orang. Hati ingat pada Allah, dia cakap kita balas. Orang mari kita sambut. Kita sambut dia sebagai tetamu, kita sambut dia. Kemudian orang tak bercakap dengan kita tak pergi hunggah ke dia. Kemudian kalau orang buat baik, kita tolong dia. Orang mari tempat kita pula, kita tolong dia. Takkanlah uzlah, bila uzlah tiba-tiba orang minta sembahyang jenazah, kita pergi sembahyang jenazah. Orang kita nak uzlah, orang-orang buat muslimah buat apa ni? Muslimah buat baca Yasin. Kita nak uzlah, orang ajak baca Yasin, pergi lah. Jangan hamba tambah pergi lah, sebab uzlah. Wah, warak sungguh. Dah kita pergilah sebab kebaikan kita tolong. Kemudian bila orang buat jahat pula, kita kena tolak, beritahu dia. Kena nasihat dia. Ataupun kalau tu khabar ni dosa macam ni, agak-agak dia terimalah. Kalau dia terima, maka didirikan dengan segala hukum. Hukum ni hak-hak, tanggungjawab. Kena laksanakan tanggungjawab. Tanggungjawab kita mampu dari segi mana? Dari segi lidah ke, dari segi kuasa kita yang kita ada ke, sebagainya. Atas hak-hak mereka itu. Daripada ziarah, bukan hak-hak ni tanggungjawab daripada orang ramai, daripada ziarah dan mengunjung. Kalau perlu ziarah. Seperti ziarah orang sakit, kita nak uzlah pun betul, kita nak uzlah, tiba-tiba ada jemaah sakit, pergi. Jangan tak pergi. Dan mengunjung. Ni mengunjung ni orang sakit, ziarah ni kita pergi orang biasa, kawan-kawan kita ke, dan menyampaikan segala hajatnya, dan kita menyampaikan hajat dia, hajat apa keperluan dia. Yang diangkatkan kepadanya barang yang sedapatnya. Jadi kita tunaikan hajat yang dia perlukan, semampu yang kita boleh. Jangan menuntut, dan jangan menuntut akan mereka itu akan balasan. Dan bila kita beri pula tu, jangan tuntut balasan. Jangan tuntut balasan, dan jangan harap yang demikian itu. Jangan harapkan balasan daripada mereka itu, daripada manusia. Jadi gitulah, buat baik jangan harap. Jangan harap apa. Kalau nak harap pun boleh, harap dengan Allah. Kita buat kebaikan biar harap dengan Allah. Tidak mestinya kita tolong dia. Ingat, saya dah tolong awak, apa awak dah tolong saya? Jangan. Kita tolong dia ni bukan kita nak harap dia tolong. Kita tolong dia ni, Allah Ta'ala akan takutkan tolong dia. Dia dalam satu hadis dia kata, siapa yang menolong manusia dalam kesusahan, Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah Ta'ala akan melepaskan kesusahan dia. Di mana? Di akhirat. Jadi yang kita nak tu dekat akhirat, dan kita nak daripada Allah. Jangan nampak makhluk. Cuba latih jangan nampak makhluk. Cuba latih jangan nampak makhluk, nampak Allah. Ini datang daripada Allah, ini datang daripada Allah. Kalau boleh macam itu, itulah yang sebaiknya. Maka dia kata, jangan menuntut mereka itu akan balasan, jangan harap yang demikian itu, jangan harap balasan daripada mereka itu, dan jangan melontarkan akan mereka itu pada dirinya yang meliarkan. Jangan melontarkan kata-kata kepada mereka yang menyebabkan mereka lari pada kamu. Jadi jangan kata-kata yang keji sebab lari daripada kita, jangan. Meliarkan, yang meliarkan kerana yang demikian itu, demikian itu kenapa? Kita kunjung dia, kita ziarah dia ke? Dan hampirkan mereka itu, hampirkan mereka itu dengan memberi, jika kuasa, dan picit daripada mereka itu, ambil jika memberi, dan menanggung daripada mereka itu kesakitan yang disakiti, dan menyatakan bagi mereka itu manis mukanya, dan menghiasi bagi mereka itu dengan zahirnya, dan menyembunyikan segala hajatnya laki-laki tadi daripada mereka itu, dan dilawankan dan diobatkan akan dia di dalam sirnya, di dalam hatinya, dalam rahsianya, dan dalam batinnya. Dan kemudian maka berkehendak serta yang demikian itu kepada bahawa menilik bagi dirinya. Apa faham ni? Kita faham Allah. Okey, insya-Allah kita sambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya,